Assalamualaikum Ustaz. Boleh Salam. dengar saya bercakap? Saya Boleh tak dengar? nampak. Tak nampak siapa bercakap. Cuba bagi saya nampak. Boleh nampak? Berapa bersedia untuk dilihat? Okey. Saya sebenarnya ada bukan soalan, isu baru ni ada diviralkan berita seorang kanak-kanak didera, tapi ini peringkat international lah, di Hong Kong untuk Korea ya. Kanak-kanak 18 bulan didera oleh ibu bapa angkatnya sehingga dia matilah, meninggal. Jadi netizen, ahli-ahli yang dalam Facebook ni berdialog lah, merasakan perasaan bila dengar berita tu. Jadi di kalangan netizen di Malaysia banyaklah mempersoalkan tadi macam Ustaz sebut, macam Tuhan tak adil, kenapa lahirkan dia untuk diazab, ya? Dia hanya 18 bulan umurnya dan 8 bulan dia, 10 bulan dia abuse oleh mak bapa angkatnya. Dan ada yang mengatakan tentu dia masuk syurga tanpa hisap. Dan ada yang mengatakan dia bukan Islam sebab ini berita dari Korea dan memang bukan orang Islam. Kerana dia mengatakan anak itu masih berdosa. Jadi macam-macam pandangan dan saya melihat banyak isu sebenarnya yang tak difahami oleh netizen yang merasakan, kita katakan, kesan daripada abuse tadi, ya, abusing parent itu tadi. Jadi saya rasa ada dua soalan ini tentang apa kita nak respon pada netizen yang mengatakan macam Tuhan tak adil, dia dilahirkan kemudian diazab, ya, disiksa. Yang kedua yang mengatakan dia bukan Islam, dia tak boleh masuk syurga. Jadi dua persoalan itulah mungkin kita dapat kongsikan kepada netizen yang terlibat, ya, yang responlah kepada situasi itu. Terima kasih pada soalan. Isu pertama ialah isu anak-anak musyrikin, adakah mereka masuk syurga, masuk neraka, ataupun mereka akan duduk bersama dengan bapa mereka dan seumpamanya. Isu ini telah menjadi perbahasan yang panjang di kalangan ahli-ahli teologi dahulu kerana masalah nusus-nusus yang ada ataupun nas-nas yang boleh dipahami dengan berbagai-bagai cara. Tetapi satu prinsip yang mesti kita semua kena percaya, bahawasanya Allah itu adil. Adil itu merupakan sifat Allah Jalla wa'ala. Dan dia tidak zalim. Dan tidak zalim itu telah dijadikan janji dia. Wa mallahu bidhallamin lil abid. Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Kan? Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah kata, inni haramtu zulm wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku telah mengharamkan kezaliman, yakni Allah sendiri tidak akan melakukan kezaliman, dan aku menjadikan dia di kalangan kamu adalah haram. Maka Allah tidak akan menzalim hamba-hambanya. Oleh kerana Allah tidak menzalim hamba-hambanya, maka dia tidak akan mengazab hamba-hambanya di atas kesalahan yang orang itu tidak lakukan. Kesalahan orang itu tidak lakukan. Dan hatta jika orang tu dewasa pun, dia tidak mendapat berita tentang agama yang benar, dia tidak akan diazab oleh Allah. Kerana Allah menyebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Ini adalah asas kepada perbincangan ini. Di kalangan ahli teologi dulu, mereka ada menyebut anak musyrikin itu diazab berdasarkan kepada Allah mengetahui hakikatnya. Hakikatnya umpamanya Allah ni, kalau Allah ni huwal awwalu wal akhiru. Ini sedikit dalam teologi yang selalu kita bahaskan, itu Allah ini mengetahui yang awal dan yang akhir. Allah is the creator of time. Allah adalah pencipta masa, so Allah tidak terikat. The essence of God is not in the time system. Zat Tuhan itu tidak berada di dalam sistem masa. Kerana Tuhan itu adalah pencipta masa. So Tuhan itu tahu
apa kesudahan bagi setiap makhluk ni, sama ada dia hidup, dia mati, kalau dia hidup apa, dia mengetahui. Jadi kalau apa pun Tuhan buat, Tuhan Maha mengetahui. Dia tidak akan menzalimi. Tapi itu mungkin sukar untuk kita nak fahami. Kalau nak dibahaskan, ialah apa yang perlu kita bahaskan, konsep asas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab sesiapa yang dia tidak hantar rasul. Yang ni sesiapa yang tak dapat mesej agama, dia tidak diazab dengan azab neraka kerana dia tak buat benda tu, dia tidak menentang Tuhan setelah mendapat arahan Tuhan. Sebab itu manusia-manusia yang dianggap yang tidak sampai kepada mereka ajaran rasul, mereka tidak akan diazab oleh Allah. Sama juga orang di Hong Kong, di mana tambah budak-budak kecil yang langsung tak tahu apa, dia tentu tidak diazab Allah dan dia tentu bukan ahli neraka. Okey. Siapa dia bising tu? Okey. Yang kedua ialah tentang kehidupan budak-budak tu. Anak kita ni, kita melihat pada yang zahir. Allah mengetahui halnya, zahirnya terseksa. Apa yang Allah akan sediakan pada budak ni di dalam pengetahuan Allah yang Maha Adil. Kemudian apa yang saya kata tadi, apa yang kita lihat sakit, mungkin pada zahir tubuhnya sakit, belum tentu sakit. Apa yang kita lihat lama, mungkin sekejap. Apa yang kita lihat sekejap, mungkin lama. Sebab tu tidak tak sama. Kita mungkin lihat kanak-kanak tu, seorang tu macam derita benar dia, betul, dengan kadar derita, tapi mungkin dia tidak sederita sebahagian orang yang mungkin duduk dalam nikmat yang lain. Kerana derita, sakit dan penderitaan ini dirasai oleh tubuh, dan kadar yang dirasai oleh tubuh itu kita tak tahu. Mungkin kita dapat sakit yang sama macam kawan kita, tetapi kadar kesakitannya tidak sama. Allah mengetahui urusan hamba-hambanya dan anak-anak ini. Kehidupan itu berlalu pergi, dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Itu adalah kaedah yang mesti kita tahu dahulu. Dan ada pun tentang budak tu, kita percaya Allah akan berikan yang terbaik, dan ada pun orang yang zalim, Allah akan membalas kepada orang-orang yang zalim.